Kita ada soalan ini. Okey, sila tunggu. Yang pertama tentang muktamar di Iran. Muktamar Iran, muktamar Palestin. Bukan muktamar mazhab Sunni Syiah. Muktamar Palestin. Dia dihadiri oleh wakil-wakil bergerakan Islam dan negara-negara umat Islam. Hadir, dan satu slot tu duta Malaysia pun nanti. Jadi Syiah lah dia. Tidak. Kita bincang tentang Palestin, tentang Baitul Maqdis. Kerana hari ini tidak ada negara yang berani melawan mereka ni, malaikat Iran, dia Syiah. Jadi Sunni tak berani. Dan kita kena faham sedikit tentang latar belakang gerakan Islam sedunia. Bila jatuhnya khilafah Uthmaniyah di awal abad yang lalu, muncul seorang mujaddid Jamaluddin Al-Afghani yang asal dia daripada Afghanistan, dibuang ke Iran, dibuang ke India, dibuang ke Mesir. Masa di Iran, dia melahirkan anak-anak murid dia di Iran. Di India, melahirkan murid-murid dia di India. Bila dibuang ke Mesir, melahirkan murid-murid dia di Mesir. Di Iran munculnya Ayatullah Kashani, pemimpin gerakan Islam di Iran. Dia mati, lahirnya Khomeini, anak murid dia, Nawab Safawi, pemimpin Harakah Islamiyah, untuk mengembalikan semula kekuasaan umat Islam tanpa mengira mazhab. Asalnya begitu, kena faham. Di India munculnya Maududi dan lain-lain, hasil murid-murid Jamaluddin Al-Afghani. Di Mesir Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan muncul Hasan Al-Banna mencetuskan gerakan Islam di Mesir. Di Asia Tenggara juga ada yang belajar India, belajar Mesir, balik. Maka muncullah kumpulan-kumpulan Islam di seluruh dunia. Tanpa mengira mazhab, asalnya begitu. Yang laga-laga mazhab ni penjajah. Dan kita kena faham, dalam Islam ni, akidah ada mazhab, politik ada mazhab, fiqh ada mazhab, tasawuf ada mazhab. Ada mazhab dia. Akidah saya sebut tadi, mazhab salaf, Asy'ariyah, Maturidiyah. Fiqh Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri dan lain-lain. Politik, Ahli Sunnah, Syiah dan Khawarij. Ini mazhab politik. Asalnya begitu, mazhab politik. Tasawuf, tarikat, macam-macam tarikat. Ini cabang dia. Kemudian politik ni pula berlaku tindah menindah antara satu sama lain. Bila naik Amawiyah, dia menekan Ahlul Bait. Ahlul Bait ni bukan semua Syiah. Bukan semua Syiah. Sebahagiannya adalah Ahli Sunnah. Guru para imam-imam mazhab. Kita kena sudah hentam Syiah, mereka itu tak boleh. Ada yang Syiah politik saja, fiqhnya tidak. Itu kena faham. Kemudian bila berlaku tekanan, menyebabkan berlakunya penghijrahan. Belajar sendiri, timbul berpuluh-puluh mazhab. Syiah puluh mazhab, Khawarij puluh mazhab. Bukan satu mazhab. Ahli Sunnah pun banyak mazhab dia. Dan ada mazhab yang ada kitab-kitab fiqh dia sendiri. Kitab akidah dia sendiri. Mazhab yang ada kitab fiqh ialah mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri. Khawarij mazhab Ibadhi. Ada kitab fiqh dia. Kemudian Syiah, Zaidiyah dengan Imamiyah. Ini ada kitab fiqh dia. Dan ulama-ulama mengkaji kitab fiqh itu. Dengan sebab itu, fahaman-fahaman ini ada dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis. Tak dinafikan. Ada mereka yang sesat. Dalam Syiah ada yang sesat, menganggap Sayyidina Ali Nabi, Quran baru, itu ada. Ahli Sunnah pun ada ayat pen ni besut. Itu Ahli Sunnah tu. Orang besut. Besut Ahli Sunnah tu. Ayat pen. Ahli Sunnah je ayat pen tu. Jangan kita baca yang ini. Kena baca kitab-kitab fiqh dia. Dan sudah ditahqiq dalam Sunan Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasai. Ada 100 orang ulama Syiah dalam sanad dia. Kafir ke Syiah ni? Jangan. Bukhari ambil hadis dia. Jangan main. Saleh bin Hay ada dalam Sahih Muslim. Ini Syiah. Jangan. Syiah politik saja. Fiqh itu lain. Itu cerita. Ada orang buat kajian. Syiah yang melampau di era ni ada 3% saja. 3% saja. Yang ada melampau. Dengan sebab itulah Malaysia panggil orang tanding musabaqah Quran. Jadi Johan pula tu. Ini kita kena faham. Ini. Syiah Pekah dengan Syiah Harakah Islamiah ini lain. Maka muncul Hasan al-Banna di Mesir. Muncul Khomeini. Khomeini berjumpa Hasan al-Banna, berjumpa dengan Khomeini, jumpa Hasan al-Banna. Syed Khudr dengan Nawab Safawi. Dia bertemu, sama-sama berjuang Islam untuk kembali semula pemerintahan Islam. Di mana mengikut politik antarabangsa, dunia barat menganggap kalau muncul kuasa Islam sangat bahaya. Kalau muncul di Turki jadi kuasa besar, Mesir jadi kuasa besar, Indonesia jadi kuasa besar, Pakistan jadi kuasa besar. Ini politik. Kerana mereka mempunyai aset penduduk yang kuat. Kalau mereka bangkit jadi kuasa besar, majoriti orang Islam adalah Sunni. Mereka biarkan Iran. Iran dianggap tidak penting. Maka dipelihara Shah. Shah dipelihara. Segala teknologi, kekuatan senjata diberi pada Shah dalam perang dingin antara blok Barat, Amerika dan Eropah, Rusia dan China. Senjata dilonggokkan di Iran. Shah menjadi polis untuk mengawal negara Arab. Itu politik antarabangsa yang kita kena sedar. Dia tidak menduga. Dia tekan Mesir, dia tekan Turki, tekan Indonesia, dia leburkan. Muncul kebangkitan di Iran, jatuhnya Syahran, mengejutkan. Bila Khomeini menang, apa dia buat? Yang pertama, haramkan Israel. Yang kedua, satukan orang Sunni dan Syiah. Saya belajar di Saudi. Masa saya belajar dulu, orang Syiah pergi buat haji, dia sembahyang berasingan. Dia sembahyang berasingan pokok dia. Khomeini mengarahkan supaya orang Iran sembahyang semua dengan ahli sunnah di Masjid Mekah. Dia arah begitu. Kemudian masih ada ulama-ulama Syiah yang mencaci sahabat, mencaci isteri Nabi. Khamenei yang ganti Khomeini bagi fatwa haram caci sahabat dan caci isteri-isteri Nabi, dan dia bertindak terhadap orang yang mencaci sahabat ini. Ini tak disiarkan. Tak disiarkan. Sekarang bila dia bangkit, maka saya menghadiri persidangan antarabangsa di Turki. Almarhum Najmuddin Arbakan mengatakan, kalau kamu mahu lawan Israel, kamu mahu lawan kuasa-kuasa Barat, Amerika dan sekutunya yang bergabung dengan Israel, kamu kena cari lawan dia. Siapa lawan dia? China, Rusia dan Venezuela, Korea Utara. Dia kapit kita lain. Dari segi strategi politik, kita cari lawan dia untuk lawan kuasa yang lebih besar. Maka beberapa negara mengambil pendekatan. Malaysia tak berani. Negara kecil. Ada tak boleh. Amerika sangat kuat. Iran mengambil pendekatan ini. Dan terus berjaya memajukan teknologi dia. Sehingga teknologi dia mengatasi teknologi Barat. Sekarang ni. Teknologi roket, pertanian, segala-galanya mengatasi. Boleh lawan dengan Barat. Dan dia buktikan membantu Hamas. Hamas ni Sunni ke Syiah? Sunni. Tanzim jihad Sunni ke Syiah? Sunni. Hizbullah Syiah. Dia beri senjata. Dia beri senjata kepada
Hamas beri senjata pada Tanzil Jihad. Saya sebab saya dedah malam ini walaupun saya tahu, patut tak beritahu. Beri senjata pada Hezbollah. Dan senjata ni tak boleh dilawan oleh Israel. Segala senjata yang mereka gagal menghadapi ini. Sekarang bagaimana? Senjata ni lalu ke mana? Lalu ke Yaman, lalu ke Sudan, lalu ke Mesir, lalu ke Syria, lalu ke Iraq. Caranya kacaukan negeri ini. Dihura-hurakan Mesir, dihura-hurakan Yaman, dihura-hurakan Sudan, dihura-hurakan Syria, dihura-hurakan Iraq. Caranya apa? Caranya yang pertama, mazhab. Kata Kissinger, kata Gondolaras, Sunni kena lawan Syiah. Maka kami sanggup tolong. Maka bangkitlah gerakan untuk lawan Syiah di Syria. Lawan Syiah ni, lawan Kurdis. Kalau tak ada Syiah, lawan Kurdis. Lawan. Sanggup bagi senjata. Untuk mencetuskan peperangan proksi. Ataupun al-harbul wakala. Saya terpaksa bersalah politik antarabangsa sikit. Perang menjadi wakil dengan mereka membekal-bekalkan senjata kepada ini. Termasuk di Afghanistan. Mereka yang buat Taliban. Mereka yang buat ISIS. Mereka yang bagi senjata. Ada anak-anak muda kita yang gila-gila nak berjihad ni pergi. Boleh pistol, boleh senapang, M16 suka sangat. Cukup dah. Boleh kereta kebal. Amerika punya senjata apa? Roket Tomahawk macam-macam nama. Boleh tembak 2,000 km. Boleh tembak 5,000 km. Boleh tembak ini. Taliban di Afghanistan tujuannya untuk sekat mujahidin. Menubuhkan negara Islam. Taliban bangkit. Taliban ni Taliban, budak-budak pondok. Mana Taliban ni? Budak-budak pondok yang tak mengaji tinggi. Semangat tinggi. Dia bagi senjata, suka sangat. Maka lawan Taliban dengan mujahidin, menang Taliban. Bila Taliban tidak berfungsi lagi, dia hantar roket berkapal. Hantar. Hapuskan Taliban. Dia ambil alih latih orang dia. ISIS pun sama juga. Bila habis peranan dia, bunuh Baghdadi. Bunuh ni. Letakkan orang dia. Sekarang ada tentera Amerika di sepanjang Iraq dan Syria kerana dia kawasan minyak di situ. Ini strategi. Kalau Israel tak selamat, di sini ada kedudukan dia untuk selamatkan Israel. Ini kita kena faham dari segi kedudukan antarabangsa. Caranya ialah gunakan kaedah Sunni lawan Syiah. Bila berlaku Perang Teluk yang pertama, Saddam menyerang Iraq di masa itu. Saya mendengar interview Duta Iraq di Tehran oleh TV Rusia. Saya dengar TV antarabangsa ni. Sekarang ada internet. Interview antara TV Rusia dengan Duta Iran di zaman Shah. Mereka membuat ramalan revolusi Islam di Iran akan menjatuhkan Shah. Mesti cari penyelesaian untuk selamatkan keadaan. Kalau di Mesir mereka berjaya kalahkan Ikhwan dengan tentera. Negeri lain gunakan tentera untuk sapu Ikhwan. Di Iran macam mana nak buat? Gunakan komunis. Gunakan tentera. Tetapi orang Iran ni dia cerdik. Cerdik orang Iran ni. Baru dia Syiah, memang dia bijak orang Iran ni. Dia bijak-bijak. Dengan sebab itu kalau saya baca surah Jumaah, wa akharuna min dunihim, dan surah Muhammad, dan kaum yang lain yang akan mengganti kamu. Ada hadis dalam kitab tafsir. Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka? Masa itu Salman Farisi ada dekat Nabi. Nabi kata, innahum min qaumi hadha. Mereka kaum ini. Lau kana ad-din bis Suraya lanalahu rijal min al-Furs. Kalau agama tu di Parsi, golongan ini akan menegakkan agama. Ini Nabi sebut dalam hadis. Kemudian balik pada temu ramah Duta Iraq di Tehran dengan TV Rusia. Kami perlu mencari
orang yang sanggup menyerang Iran kalau berlaku revolusi Islam. Iraq lah yang paling sesuai. Jumpa dengan Presiden Ahmad Hassan Al-Bakar, Presiden Iraq di masa itu. Al-Bakar kata, saya tak sanggup. Kalau perang rakyat Iraq menimpa bala dan bencananya, saya tak bersedia. Jumpa Saddam kata dia bersedia. Maka digulingkan Ahmad Hassan Al-Bakar, dia naikkan Saddam. Revolusi berlaku tahun 79. Lepas itu Rusia menawan Afghanistan. Saya ingat, saya Melayu yang tak lupa. Rusia tu lawan serang Afghanistan. Kemudian Saddam menyerang Iraq. Semua negara Arab sokong Saddam. Ini bahaya Syiah. Serang. Walaupun Khomeini kata kita lawan Israel, hentikan mazhab, lawan Israel, hentikan mazhab. Kita ini bahaya Syiah. Serang. Oleh kerana senjata mereka banyak tu, logok banyak sana. Dan orang Iran ni berani, sanggup mati. Senjata banyak, gagal. Saddam Hussein guna senjata untuk serang Kuwait, untuk dapat minyak banyak lagi. Akhirnya Saddam Hussein dihapuskan. Masa itu kita menyokong Iran. menyokong Iran. Rakan-rakan Arab kata, ini Syiah, jadi Syiah. Tidak, bukan Syiah. Ini percaturan politik yang kita faham. Tidak, percaturan politik yang kita faham. Saya pergi ke Geneva, berjumpa dengan Dr. Syed Ramadan Menatua Sa'al-Banna. Beliau mengatakan, saya sebagai seorang tua yang faham politik, saya sangat sedih bila rakan-rakan daripada Ikhwan menyokong Saddam. Pergi muktamar di Saudi bagi bit Samsonite satu seorang, terus Syiah kafir dapat satu bit Samsonite. Dia kata kat saya, berapa harga bit tu saya tak tahu. Dapat itu je. Jadi kami ada sikap kami sendiri dalam masalah ini. Kemudian bila Saddam menyerang Kuwait, mereka menyerang Saddam. Masa itu kami menyokong Saddam kerana lawan Amerika. Ini politik. Kita tak setuju campur tangan Amerika. Tak setuju. Dan kami buat rombongan. Pimpinan gerakan Islam buat rombongan, saya ikut rombongan itu. Berjumpa dengan Saddam, berjumpa dengan Ayatollah Khamenei, Rafsanjani, berjumpa dengan Raja Fahad, jumpa Raja Hussein, berjumpa dengan Raja-Raja, jumpa dengan Wak Sarif, minta jangan undang Amerika datang. Selesaikan sendiri masalah kita, masalah umat, bukan jemput asing. Jangan begitu. Ini. Saya pergi ke Saudi, saya masih ingat lagi. Mari seorang pensyarah, tak boleh sebut nama dia lah. Pensyarah orang akademik lah. Dia mengiringi saya melawat Saudi. Dia kata, Ustaz, kita mestilah kena minta Amerika tolong untuk lawan Saddam. Saddam ni bahaya sekarang. Saya kata, kalau kita mengaji ilmu fiqh lah, kalau pencuri datang nak masuk rumah kita, kita tak mampu nak lawan, ada jarak sebelah tu Yahudi. Kita tak tolong jaran Yahudi ni untuk lawan pencuri ni. Apa salahnya nak lawan pencuri masuk rumah kita? Saya kata, kamu minta tolong dengan perampok. Nak lawan pencuri, mereka perampok datang. Saya kata begitu. Bagi perampok, itu salah, lebih bahaya lagi. Ini tidak boleh. Tapi mereka tak dengar cakap. Tak dengar. Berlakulah. Iraq dimusnahkan, Saddam dibunuh, hancur lebur, mereka cabut tangan sehingga hari ini. Kemudian cetuskan huru-hara di Syria, cetuskan huru-hara di sini, huru-hara di sana. Saya dilantik menjadi naib Presiden Persatuan Ulama. Dilantik, saya tak hati mesyuarat, tak hati muktamar, pakai telefon je. Ustaz, terimalah jawatan ni. Saya kata, boleh terima. Saya bersalah. Carilah orang yang layak. Ustaz, tak apa, saya terima. Saya terima jawatan ni. Saya terima jawatan ni. Kemudian bila saya pergi ke Iran, ulama-ulama Arab ni tak setuju saya pergi ke Iran. Tak setuju. Iran dan Syiah. Tetapi orang-orang Sunni di Iran minta saya pergi.
Orang-orang Sunni di Iran. Ada 30% orang Sunni di Iran. Kebetulan pilihan raya di Iran, jadi ceramah dah, panjang. Pilihan raya di Iran. Memenangkan Hasan Rouhani 30% Sunni ni. Jadi undi penentu, menang dia. Ustaz kena pergilah ke Iran. Saya pergi ke Iran. Lalu rakan-rakan dalam satu ulama, mengapa pergi hadir di muktamar Syiah? Bukan masalah Syiah, ini masalah politik. Yang saya faham, ini masalah politik, kena begitu, tak boleh. Di masa itu Qatar menolong untuk membantu perang di Syria. Qatar menolong, Turki juga menolong. Ini kerana Sunni Syiah. Bila tentera nak guling Erdogan, didapati Amerika di belakang, beberapa negara Arab di belakang, Erdogan pun paling tadah, tidak lagi mendukung apa yang berlaku ni. Qatar juga sokong Turki berbaik dengan Iran. Jadi begitu. Rupanya begitu. Ini politik. Balik pada muktamar yang saya sebut tadi. Sebahagian besar yang hadir muktamar itu ialah pejuang-pejuang Palestin. Bahkan pemimpin Palestin untuk nak beritahu Ismail Haniyah terpaksa daripada Gaza pergi ke Mesir nak minta visa, nak pergi muktamar ni. Biarlah Mesir marah pun, saya nak dedah. Dia menetapkan syarat, awak boleh keluar tapi jangan pergi Qatar, jangan pergi Iran, jangan pergi Turki. Tak nak pergi mana? Semua negara lain kalau pergi kena tangkap. Ini dia. Ini suasana kita hadapi pada hari ini. Jadi sekarang kita kena sedar bahawa masalah Sunni Syiah ni bukan satu masalah yang tajam sangat. Masalah kita nak lawan Israel. Saya menyertai rombongan jumpa dengan Hasan Nasrullah, Syekh Agung Hizbullah, bersama dengan Dr. Yusuf Qaradawi, bersama dengan Muhsin Awaji, Dr. Muhsin Awaji daripada Saudi, kena tangkap di dalam penjara. Daripada Algeria, kami berempat pergi berjumpa Hasan Nasrullah, jumpa untuk menyokong Hizbullah melawan Israel. Hasan Nasrullah kata, kami sedih, kami lawan Israel, tapi rakan-rakan Sunni tuduh kami ni kafir lah, Syiah ni kafir, macam-macam. Beginilah, mari kita lawan Israel dulu, lepas tu baru lawan Syiah. Dia kata ke Syekh Qaradawi, mari kita lawan Israel dulu, lepas tu bunuh kami Syiah ni, baru kita perang. Ini, lepas tu kita hadap Israel dulu. Ini kena faham. Yang suruh lawan Syiah ni Amerika, Henry Kissinger, Condoleezza Rice, Colin Powell, bekas jeneral Amerika, menasihatkan Arab supaya lawan Syiah. Kami sanggup tolong orang Sunni. Lepas tu barulah kerajaan, lepas tu barulah syekh-syekh bagi petara. Ustaz-ustaz sini pun ikut syekh di sana. Ini kerana tidak memahami dan mendalami percautan politik antarabangsa. Apa yang menarik ialah orang Syiah selepas revolusi di Iran, mereka beristihad sendiri. Mereka tubuh majlis ulama yang beristihad, buat pilihan raya. Nak pilih presiden kena pilihan raya. Nak pilih ahli majlis syura mesti dipilih melalui mesyuarat. Ini bukan mazhab Syiah ni. Dia sudah balik pada Sunni. Saya bimbang. Dr. Syekh Halim tahu Mesir, sejarah dia, Mesir ini sebuah negara Syiah. Universiti Azhar ni Universiti Syiah. Buat Azhar tu nak siapa Syiah. Mesir jadi Sunni. Mesir daripada Syiah jadi Sunni. Saya takut bimbang, Iraq ni bertukar jadi Sunni. Kita jadi apa? Kita jadi apa tak tahu. Akan betul jadi begitu. Ini suasana politik dunia akan berlaku begitu. Tidak mustahil akan berubah jadi begitu. Kerana mereka mengkaji kitab-kitab politik untuk membuat perubahan dalam negara mereka. Saya padang satu soalan. Yang penerapan Quran